Assalamualaikum, salam perjuangan. Anda bersama dengan Ahyat sekali lagi dalam segmen Punchline Hartanah. Apakah punchline kita yang ke-8? Everything in property revolves around law. Segala-galanya dalam hartanah ini mesti ada isu-isu perundangan, adalah undang-undang. So, selamat datang sekali lagi sahabat-sahabat semua. Ahyat nak kumpul semua punchline-punchline hartanah yang Ahyat kutip selama 20 tahun melabur dalam hartanah. Wow. So, tahun ni, tahun 2023, minta maaf Okay. Selama 20 tahun, Alhamdulillah, mula melabur hartanah daripada tahun 2003. Sekarang ni dah tahun 2023 kan. So dah 20 tahun melabur hartanah. Dan Ayat dah kumpulkan banyak punchline hartanah ni. Dan bila punchline hartanah ni bukan sekadar sedap nak sebut, sedap nak cerita. Tetapi punchline hartanah ni dia menjadi garis panduan filosofi. Bila orang itu ada filosofi hidup, tindak tanduknya, cara pemikirannya, kata-kata dia, tindakan dia, tabiat dia juga akan berpandukan filosofi itu. Sebagai contoh, makin kita kaya, makin kita rendah diri, makin kita banyak membantu orang. Sebagai contoh, lagi satu filosofi, lagi besar periuk, lagi besarlah, bukan lagi besar keraknya, lagi banyak keraknya, lagi besarlah makanan yang kita boleh masak dan bagi ke orang. Yalah, kadang-kadang orang dia ada pepatah-pepatah yang menyebabkan kita sebenarnya tak bagus. Contohnya macam ialah yang besar periuk, besar keraknya. Kenapa kena fikir macam tu? So, filosofi hidup saya ialah besarnya kerak, besarnya banyaknya makanan yang kita boleh bagi ke orang, banyaknya sumbangan kita boleh bagi ke orang. So, kenapa nak fokus kepada benda yang tak baik? So, seolah-olah kita takut nak lagi besar periuk. Kita nak lagi besar periuk kita supaya kita boleh bagi makan lebih ramai orang. So, filosofi hidup ni dia sangat-sangat penting. So, punchline hartanah ni dia menjadi filosofi. Punchline ni dia menjadi garis panduan. Dia menjadi garis panduan lah. So, hari ni everything in property revolves around law. Do you agree with that? Adakah anda setuju? Segala-gala dalam hartanah melibatkan undang-undang. Itu dalam bahasa Melayunya, segala-gala dalam hartanah melibatkan undang-undang. Now, fikirkan balik, fikirkan semula. Tak mungkin pemilikan hartanah itu dapat berlaku di Malaysia. Tak mungkin hartanah itu boleh wujud sebagai satu industri yang penting dalam negara kita sekiranya tidak ada undang-undang. Tidak ada undang-undang. Dan kita ni sebagai negara yang pernah ditawan British, kita ni mewarisi sistem perundangan British. Jadi saya ni, Ahyat ni tidaklah pandai dalam undang-undang nak menceritakan bagaimana undang-undang Malaysia itu, jenisnya, asalnya, detailsnya macam mana dan sebagainya, nak menceritakan sejarahnya. Ini bukan segmen yang Ahyat nak menunjukkan, wow, Ahyat ni pakar hartanah, pakar undang-undang hartanah, kanun tanah negara. Ada orang hafal tu kanun tanah negara, dia study benda tu. Sebenarnya itulah dan itulah poin utama dia. Kita sebagai pelabur hartanah tidak perlu jadi pakar undang-undang. Kita pelabur hartanah tak perlu jadi peguam. Tapi kita sebagai pelabur hartanah mesti tahu hak kita dari segi undang-undang. Kita sebagai pelabur hartanah wajib mempertahankan hak perundangan diri sendiri. Attitude tu kena ada.
Kerana apa yang ayah lihat, ramai orang yang masuk gelanggang hartanah, dia sebenarnya macam tak ambil endah, tak kisah pasal isu-isu undang-undang. Dan dia seolah-olah melepaskan tanggungjawab 100% kepada seorang peguam. Now, memang betul dalam transaksi hartanah itu kita mesti ada peguam. Kita mesti diwakili oleh peguam. Nanti kita cerita sikit pasal benda tu. Tetapi kita pun nak kena tahu sikit. Kita nak kena tahu sedikit hal tentang hartanah, undang-undang hartanah. Now, setakat apa yang kita perlu tahu? Setakat apa yang kita perlu tahu? Tapi sebelum kita nak cerita setakat apa kita perlu tahu, apa jadinya kepada negara kalau tidak ada undang-undang? Oh, jadi porak-peranda. Jadi jadi kelang kabut. Tidak ada langsung keselamatan. Negara yang tak ada undang-undang ialah satu negara yang kita tak naklah tinggal di negara itu kan. So bayangkan, memang kacau bilau lah kalau tidak ada undang-undang. Undang-undang ni dia sebenarnya menjadi salah satu ciri penting kepada satu negara yang hebat. Nah, kalau kita fikir, kalau negara tu ada undang-undang yang hebat, penguatkuasaan undang-undang itu juga mesti sangat-sangat kuat. Kalau tidak, tak mungkin dapat wujudnya pemilikan hartanah. Kalau tidak ada undang-undang dan penguatkuasaan undang-undang itu, tidak mungkin ada satu industri hartanah di satu-satu negara. So, apa berlaku kalau kita tidak ambil endah tentang undang-undang? Orang boleh bully kita. Orang boleh ambil kesempatan ke atas diri kita. Sebagai contoh, dalam transaksi hartanah. Kalau kita tidak tahu hak undang-undang kita, kita tidak diwakili oleh seorang peguam yang mantap, yang cemerlang, yang boleh melaksanakan tugasnya sebagai peguam dengan cemerlang, kita boleh terdedah kepada bahaya dan risiko. Apa bahaya dan risiko kalau kita tidak tahu hak perundangan kita sendiri dalam satu transaksi hartanah? Apa jadi kalau kita tidak diwakili oleh seorang peguam hartanah yang betul? Kita rasa macam benda ni macam tak kisah kan? Sekali je cukup kita terkena, nanti memang menyesal tu, menangis darah pun tak ada guna. Sekali terkena. Dan betapa pentingnya kita tahu hak ni, kerana ramainya yang ambil tak endah. Sebagai contoh, bila sign dokumen, dia tak kisah dokumen tu ada kosong. Sign kat sini, sign. Apa yang selalu berlaku? Apa saya sign ni? Alah, Encik Ahiat, ni standard dokumen. Ni nak bagi tahu ni, dalam dunia hartanah tidak ada standard document. There's no such thing as standard document. Kita ada hak untuk mendapat tahu apa isi kandungan dalam setiap dokumen yang kita sign. So ramai orang main sign je, dan dia biarkan ruang-ruang kosong. Ada pilihan-pilihan yang dia tidak potong, macam tak kisah aja. So cukup sekali je nanti dia kena. Alah ya, takkanlah orang takkan ada yang niat jahat. Orang baik kot. Itulah. Kita nak berbaik sangka. Tapi bila hal hartanah, jangan main-main. Kerana segala-galanya melibatkan undang-undang. Segala-galanya melibatkan undang-undang. So kita boleh rugi apa? Kalau kita melanggar satu-satu syarat, kita boleh rugi. Rugi masa, rugi duit. Dua-dua teruk. Of course, rugi masa ni lagi teruk. Masa itu emas. Masa lagi bernilai daripada emas. Mana mungkin kita letakkan nilai emas kepada masa? Kerana masa itu adalah segala-gala yang kita ada. Sebenarnya kita tidak ada pun apa-apa. Itu pun semua milik Allah. Tak ada apa pun milik kita. Tapi aset yang kita ada hanyalah
Yang kita rasa kita ada hanyalah masa. Duit ni kalau hilang kita boleh dapat balik. Masa kalau hilang kita tak dapat balik. Time is money, time is gold, time is priceless. So kalau kita tak menjaga hak perundangan kita, kita kehilangan masa. Benda jadi lambat. Benda jadi lambat, tak jadi salah orang tu, jadi salah kita. Bila jadi salah kita, boleh terminate, boleh cancel agreement. Kita rugi duit. Bercakap pasal duit pula, kedua, kita rugi duit. Sebagai contoh, betapa ramainya orang tak ambil kisah pun sign booking, dan kita nak kena sign SMP dalam certain tarikh. Sebagai contoh, dalam booking form ditulis 14 hari. Alah, tak kisah 14 hari. Ramainya orang tengok-tengok, hari ke-15 kot. Alah, takkanlah satu hari berkira. Macam ini punya attitude ke nak melabur hartanah? Tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua, barang kita nak beli ni, barang ratus-ratus ribu, juta-juta. Ikat bank puluh-puluh tahun. Ingat main-main ke benda ni? Ramai orang main-main. Alah, booking form je kot. Alah, 14 hari. Tahu-tahulah, mana boleh 14 hari. Alah, relax lah, lebih kurang lah. Nak lebih kurang, tunggu. Sekali you kena. Sekali kena. Kenapa ayat cakap macam ni? Kerana ayat dah kena. Ayat dah kena. Semua yang ada dalam dokumen itu adalah undang-undang. Semua yang ada dalam dokumen itu boleh dikuat kuasa. Ada hak kita, ada hak orang lain. Kalau kita tak jaga hak kita, tak berapa pandai lah kan. Nak cakap BODOH, tak berapa kenal lah pula. Kita ada hak dalam setiap dokumen, tapi kita tak nak pertahankan. Tak berapa bijak lah kan. Itu hak kita kot. Bagaimana pula hak orang? Kita tak jaga hak orang lain. Sebenarnya dalam hartanah ni, kalaulah semua orang jaga hak masing-masing dan ada hati, ada rasa nak kena jaga hak orang lain juga, sebenarnya dunia ini aman. Dunia ini aman. Itu sebabnya kena ada dokumen-dokumen undang-undang ni. Kerana manusia itu tak kisah, tak rasa, tak endah pasal hak dia sendiri dan tak pedulikan hak orang lain. Tak ambil tahu. Kalau kita tahu hak orang lain, kita akan jaga hak kita. Kita tahu hak dia dan kita tahu dia akan tuntut hak dia, maka kita akan berhati-hati, kita akan bersungguh-sungguh, kita akan serius. So dalam hartanah ni, segala-galanya melibatkan undang-undang. Tanah itu sendiri, pemilikannya, nak pindah nama. Sebenarnya kan, game hartanah ni ialah musical chair je. Pindah-pindah nama je. Really think about it, brothers and sisters. Hartanah ni pindah-pindah nama je. So hari ni tanah tu milik kerajaan. Lepas tu jadi milik pemaju atau persendirian. Lepas tu dibeli oleh pemaju, so dia pindah nama kepada pemaju. Pemaju pula dia dah potong-potong, dia jual kat kita, dah pindah nama kepada kita. Dah pindah nama kepada kita, mungkin kita nak pindahkan nama kepada anak atau kita nak jual semula kepada nama orang lain. Undang-undang lah tu. Kalau tak ada undang-undang, mana boleh nak pindah-pindah. Pemilikan hartanah itu mesti mantap. Kalau saya pemiliknya, sayalah mempunyai hak ke atas tanah tu. Jangan orang lain masuk tanah ke hartanah ke. You masuk hartanah saya ada hak untuk mempertahankan. Ada hak pula kita nak menghalau kerana ada undang-undang. Salah pula kalau dia masuk kepada tanah. Itulah undang-undang semua. Itu adalah undang-undang. So katakan kita tak nak jual, tapi kita nak kekalkan, kita nak menyewa. Ada pula undang-undang untuk nak bagi sewa kepada orang lain. Apa hak saya, apa hak dia. Atau dia nak sewa atas sewa. Ada undang-undang untuk residential property, ada yang untuk commercial property. Ada undang-undang untuk segala-galanya. Nak mudahkan, ayat
Ayat tengoklah ada 4 je. Ada 4. Boleh tak tulis 4? Ada 4 je dokumen yang kita nak kena jagalah. Ayat namakan dia sebagai dokumen undang-undang lah. Dokumen undang-undang. Perjanjian. Bukanlah perjanjian, tapi dokumen undang-undang. Okey, tak apa. Tapi kita macam ni lah. Ayat bukan pakar undang-undang. Ayat bukan peguam. Tapi yang itu yang bagus. Biarlah orang yang tak pandai undang-undang, yang dah ada pengalaman pahit dan manis, bila nak ceritakan balik tentang undang-undang, kita cerita bahasa kita. Okey, ada 4 je dokumen undang-undang yang kita nak jaga. Banyaklah lagi, tapi 4 ni jaga. Yang pertama ialah booking form. Yang kedua ialah loan letter offer. Loan facilities agreement tu kita tak pernah baca pun. Loan offer je, offer letter je. Nombor 3 SMP. Nombor 4 tenancy agreement. 4 ni je. Dia macam dalam aturan. So bila kita nak beli hartanah, sebagai contoh belilah beli hartanah, kita bayar booking dulu. Bayar booking tu dapat booking form atau option to purchase. Sebenarnya tidak ada dokumen standard option to purchase ke booking ke apa nama dia lah. Tapi maksudnya kita nak letakkan, nak bagi tahu niat kita nak membeli hartanah. So adalah satu dokumen. Dan dokumen itu, borang itu, itulah yang kita bagi kepada bank. Betul tak? Kita bawa kepada bank. Kita bawa dokumen itu, kita bagi kepada lawyer. Kerana nak membuktikan bahawa aku dah mulakan transaksi hartanah ni. Aku dah nak beli rumah ni. Belum beli lagi. Belum selesai beli lagi. Tapi dah mulalah ni. Inilah langkah pertama. Booking form. Option to purchase. OTP. Macam-macam nama. Tapi kita cakap booking form lah. Dalam booking form ni pun macam-macam cerita dalam ni. Sebagai contoh. Okay, macam-macam lah dalam booking form tu. Kan? Satulah ayat pesan. Jangan benarkanlah ada ruang kosong dalam booking form tu. Macam tak kisah je kan. Macam gempak lah. Macam kita power sangat lah. Macam tak ambil kisah. Jangan main-main. SMP must be signed within dash days. So kita biar je. Kita tanya pula, bang kenapa ni kosong bang? Ni biasa lah. Standard. Tak apa, standard ke saya nak you tulis berapa hari biasanya kita boleh ambil? 14 hari. Tak nak lah. Saya tak setuju lah 14 hari. Cukup tak? Cukup masa tak 14 hari? Saya ambil masa sikit. Saya nak 21 hari. Kalau saya tak dapat 21 hari, saya tak nak sign borang ni. Okey, bawah-bawah ni apa line-line kosong ni? Ini macam perkara-perkara lain lah. Perkara-perkara lain. Perkara-perkara lain tu apa? Tak ada perkara lain pun bang. Okey, kalau tak ada perkara lain, saya nak tulis dash. Jangan biar kosong. Tulis tiada berkenaan. Kalau ada permintaan khas, contohnya sekiranya saya tidak dapat pembiayaan 90% daripada harga yang dah dipersetujui RM350,000. Perjanjian ini, pembelian ini terbatal dan saya nak mendapatkan duit deposit saya 100% balik. Kalau kau nak syarat tu, kau tulis kat situ. Tulis apa kau nak tulis. Saya sukalah lampu ni, chandelier ni. Saya dapat rumah ni, saya nak tahu semua. Macam mana saya tengok ni, saya nak nampak. Saya nak dapat rumah ni macam ni. Saya beli rumah ni pun pasal chandelier ni. Pastikan nak pastikan, jangan cakap-cakap. Tulis. Ada ruang kosong tu, tulis. Tanya, hak kita tanya. Apa ni? Alah, standard lah bang. Tak ada yang standard. Tak ada standard. Itu standard untuk kau. Untuk aku tak ada standard. Aku nak tahu. Ayat sampai ke hari ni akan tanya. Buat bodoh-bodoh. Booking form ni ada apa ni? Apa maksud, apa penting ni? Apa yang patut saya tahu? Alah, Ayat takkan tak tahu. Ayat dah beli berpuluh-puluh hartanah. 20 tahun dah Ayat. Tak adalah, just nak. Manalah tahu lain. Yang ni. Yang ni. Okey. Kenapa ruang kosong ni? Tulis. Itu baru booking form. Lepas tu letter offer. Letter offer ni daripada bank. Letter offer sekadar memberi kita offer. Of course dia ada dia punya dokumen undang-undang dia, facilities agreement yang tebal. Bank, jangan bohong kau dah baca.
Banker sendiri cakap dia tak larat nak baca. Nak poyo. Saya baca, saya tahu apa ni. Urusan bank, loan, saya tahu. Saya baca. You baca letter offer ke letter facility? Saya baca semua. Bohong. Tak perlulah yang tu. Letter offer mesti mau tahu. Letter offer, benda-benda yang ringkas. You kena. Kadang-kadang bila kita ajar benda ni, nanti kan orang kata menyusahkan. Tapi sebenarnya sekarang ni ayat nak mengajar siapa? Nak mengajar pembeli. Kalau pembeli, dia ada hak lah nak tahu. Kita kena tuntut hak kita. So kalau kita dah tahu, jangan belagak pandai. Dan kita kena tanya. Dan orang yang serve kita tu, banker ke, agent ke, peguam ke, dia mesti melayan kita. Ada orang beli rumah ni sekali seumur hidup je pun. Tak penting ke dia tahu? Kalau dia selalu banyak membeli hartanah pun, dia pun mesti ambil tahu. Contoh letter offer. Apa yang nak kena ambil tahu? Nak kena ambil tahu hartanah tu, alamat tu betul ke tidak? Betul ke unit tu, berapa saiz dia yang dituliskan sebagai contoh? Lepas tu apa offer dia, letter offer dia tu. So contohnya letter offer ni berapa jumlah dia, berapa dia punya margin of finance, berapa dia punya tenure, tempoh dia, berapa dia punya interest rate kita tu macam mana fluctuate dan sebagainya. Lepas tu apa dia punya condition precedence. Condition precedence ni ialah macam syarat-syarat lah. Contohnya syarat dia you kena syarat dia apa antara condition precedence Subhanallah, saya pun dah tak berapa ingat. So contohnya condition precedence ni, kita kena buka account dekat branch ni, kita kena ada berapa banyak fixed deposit. Adalah condition precedence kan, kadang-kadang kan. Tiba-tiba bila nak bercerita ni, saya tak berapa nak ingat pula antara condition precedence. Siapa-siapa yang ada pengalaman tu condition. So kalau kita tak penuhi condition precedence ni, maknanya syarat-syarat asas ni, duit tak disburse. So kita nak kena tahulah condition precedence. Apa lagi? Contohnya apa yang menyebabkan default. So macam benda-benda tu lah kita kena ambil tahu. Okay, kalau kita selesa dah, dan kita boleh teruskan. So dah booking form, letter offer bank. Lepas tu nombor 3 SMP. SMP ni Sales and Purchase Agreement. Dia jaga hak siapa? Dia jaga hak penjual atau dia jaga hak pembeli? Adakah nama agreement ni Sales Only Agreement atau Purchase Only Agreement? Dia Sales and Purchase Agreement. So dia jaga hak siapa? Jaga hak dua-dua, pembeli, penjual. So hak dua-dua pihak ada dalam tu. Dan Sales and Purchase Agreement ni, apa yang ayat namakan sebagai ibu segala perjanjian. Ibu segala perjanjian. Dan kalau kita bila dah sign, kita bila dah sign SMP, inilah apa yang ayat namakan the point of no return. Because time kita sign tu time kita sign SMP tu, nak patah balik, time tu kita dah bayar 10%. Rumah 1 juta, 10% 100,000 bro. Jangan main-main. So bila dah ready nak sign SMP, you kena ready nak sign SMP. Kalau tak ready, dan kita ada tertakluk kepada masa. So dalam SMP ni macam-macam lah. Itu yang tadi tu, nama, pembeli, penjual, alamat. Kalau tengok lawyer, dia akan tick setiap apa, bukan setiap perkataan. Nama kita setiap huruf, nombor IC setiap huruf. Jangan silap IC pula, silap nama pula. Benda ni jangan main-main. Ayat pun tak, kalau nak cerita suka detail, tak suka detail.
Tapi kita masuk gelanggang hartanah. Gelanggang hartanah ni brutal. Medan perang ni brutal. Siapa yang poyo-poyo, acah-acah, bercecah-cecah, belagak pandai, tengok, tunggu. Alah, ayat dah 2-3 rumah pun relax je. Tunggu. Dia sekali cukuplah kena. Memang kena sepak tu. Wow, berpina tu. Silap berminggu, berbulan, bertahun dia pening kepala dia tu. Pening dia tu tak hilang. Kena sepak tu. Kena sepak terajang hartanah. Kerana poyo-poyo, acah-acah, belagak pandai pasal undang-undang. So SMP ni dia sangat-sangat penting. Okay. So SMP, banyaklah yang kena cerita pasal SMP kan. Dan lepas dah dapat kunci, kita mungkin ada satu lagi perjanjian yang kita nak uruskan penyewa. So tenancy agreement. Apa yang landlord boleh buat, apa yang penyewa boleh buat. Itulah empat dokumen yang kita kena faham, yang kita kena tahu. Kerana dia melibatkan hak kita dan dia melibatkan hak orang lain. So kena jaga hak tu. Dan kita tak boleh cakap, saya tak tahu pun. Kau ni dah sampai level pandai beli rumah tau. Suka beli rumah tau. Ini bukan benda biasa-biasa. Ini bukan biasa-biasa punya barang. Ini luar biasa weh. So kalau kita dah sampai satu level yang memampukan kita memiliki hartanah, melabur hartanah, so jangan bagi alasan, aku tak tahu lah. Macam ni klosa dia. Saya bagi satu contoh. Saya nak jual hartanah dekat Puchong, teres 2 tingkat. Nak jual. Dan selalunya kat Malaysia ni, penjual hartanah tak diwakili peguam. Ni nak cerita pasal peguam. Dia tak diwakili peguam. Kerana apa? Nak save cost. Tapi sekali je kena, kita tengok dia menyesal tak dia tak nak ambil peguam ke tidak. So selalunya dalam transaksi, siapa yang akan diwakili? Siapa yang akan sediakan peguam? Pembeli lah selalu akan ada peguam. Dia memang wajib macam tu. Sepatutnya wajib je dua-dua pihak kan. So siapa yang selalu kenalkan peguam, arrangekan peguam? Selalu ejen yang menjualnya, atau pemaju atau ejen yang menjualkan, subsale contoh. Dia yang cakap, okey tak apa bang, saya arrange semua peguam. Baguslah ejen yang tolong arrangekan untuk kita. Tapi peguam tu bagus ke tidak? Peguam tu akan menjaga hak kita ke tidak? Ejen dia akan dapat bahagian dia. Dia dapat refer peguam. Nanti adalah sedikit sagu hati untuk ejen. So kesetiaan peguam itu kepada ejen ke, peguam itu kesetiaan dia kepada kita pembeli. Kena cari peguam. Ni nak cerita pasal peguam lagi, tak apa. So yang cerita yang nak cerita ni, ayat penjual. Biasanya penjual tak payahlah, save cost. Kita kongsi peguam yang sama. Mana kau belajar ni? Kongsi-kongsi ni. Kongsi facai adalah. Kongsi peguam tak ada. Mana ada? Kat Malaysia ada. Save cost mah. Buat apa you angkat peguam? Lagi banyak wang Sekarang you boleh jimat berapa wang? Berapa ribu? Kongsilah sama pembeli. So kalau penjual tak ada diwakili oleh peguam sendiri, agak-agaklah peguam tu mewakili siapa? Kalau dalam keadaan kita nak menuntut hak kita, hello, peguam tu mewakili pembeli kot. Kita penjual. Dia ada kisah pasal kita. Secara profesional, dia mewakili pembeli. Okay, so case dia orang sediakanlah SMP. Ni nak bagi tahu ni. SMP, kalau SMP undercon. SMP ni
SMP apa yang sebenarnya dikawal oleh kerajaan? Setiap huruf dikawal oleh kerajaan. Ada SMP. SMP untuk apa? Residential, commercial, industrial, tanah. Ada SMP apa yang dikawal? Yes, residential sahaja yang dikawal. Dan residential under construction je, primary market je yang dikawal. So kalau setakat kita beli residential sub sale, apa saja dia boleh letak dalam agreement tu. Dia boleh letak apa-apa. Apa-apa bawah matahari ni, suka hati dia dalam tu dia nak letak. So tak adanya standard. Kalau ada 10,000 peguam, 10,000 versi pun mungkin ada. So apa benda yang standardnya? Kalaupun standard, nama pembeli, nama penjual, nama hartanah ada sama. Ini saya berguru dengan Elizabeth Sue. Dia cakap, what standard document? There's no such thing as standard document. Even if it's standard document, but your name as a buyer, purchaser, and the name of the property is different. Nothing is standard. Oh, macam tu. Saya berguru dulu dengan dia. Macam tu dia ajar saya. So, dapatlah SMP ni. Tapi come on lah, Ahyat kot. Ahyat pun mengajar orang. Takkan Ahyat pun tak menjaga hak, tak menjaga undang-undangnya. Don't play lah. Peguam saya pula yang paling handal. Nanti kita cerita pasal peguam. Peguam saya Datuk Nazri Mustafa. Bukanlah nak berlagak, dan dia pun tak nak berlagak. Tetapi dia ni dah 28 tahun, bukan umur dia. Engkau punya peguam umur 28 tahun. Aku punya peguam dah 28 tahun sebagai peguam. Masa peguam kau baru lahir, peguam aku dah jadi peguam. Oh! Dan dalam 28 tahun, dia dah uruskan 30,000 kes. 30,000 kes. Come on, meh. Come on. Round 1. Fight! Ting, ding, ding. Kita tengok macam mana you punya sepak terajang, kita tepis. You tengok pula macam mana kita punya sepak terajang. Kalau nak main jahat lah. Rata-rata insyaAllah kita akan jumpa lah pembeli atau penjual atau penyewa atau lain-lain. Kita akan jumpa lah yang baik insyaAllah. Kebanyakannya baik je pun. Tapi sekali je yang nak kena-kena. Ada je sekali seorang tu buat onar. Saya sekarang nak mengguna perkataan onar tu. Bak kata sahabat saya MJ kata, jangan buat onar. Orang Melayu je faham apa maksud onar. Dia letakkan satu clause tau. Saya ingat lagi, dokumen tu 25 muka surat. Ada kau nak baca? So kita bagilah peguam baca. Peguam tengok, Ahyat, ni muka surat kedua, muka surat ketiga. Sorry. Muka surat kelima, perenggan pertama. Saya ingat lagi. Muka surat kelima, perenggan pertama. Dah ada satu perangkap. Okey, bunyinya macam ni. Saya tak ingat like exactly the words. Bunyinya macam ni. Kalau penjual ni menyebabkan tak jadi, transaksi ni tak jadi. Kalau penjual ni dia buat hal sampai menyebabkan transaksi ni tak jadi, maka pembeli boleh tuntut RM75,000. Saya dapat SMP tu, saya pun baca, tak termampulah nak baca. Ayat-ayat undang-undang ni dia bukan untuk rakyat normal, manusia normal. Dia kena satu manusia yang luar biasa. Dan mereka itu adalah peguam. Peguam ni luar biasa ni. Hero-hero dalam hidup kita. So,
Datuk Nazri cakap macam ni, ayat, apa yang dia maksudkan perkara-perkara yang penjual menyebabkan sampai benda ni tak jadi? Dia tak senaraikan, dia tak nak senaraikan. So klausa ni dia boleh jadi, katakanlah apa-apa jadi, katakanlah something happen dan transaksi tu tak jadi, terbatal. Diorang boleh buat onar ayat kerana ni melambatkan inilah, kerana ayat tak bagi kerjasama lah, hari tu nak sign lah, sign dia salah tempat lah, apa ni. Kerana sebab itu transaksi ini gagal dan pembeli nak tuntut 75,000. So, apa? Peguam saya kata apa? Kalau saya tak nak ayat sign ni. Kalau saya takkan sign ni dokumen ni. Klausa ni perangkap. Ini nama klausa perangkap. 25 muka surat kelima, perenggan pertama, kita pun sebenarnya muka surat ketiga tu kita dah ke laut dah. Kita dah ke laut dah. Tak sempat nak sampai muka surat kelima. So nampak tak betapa seriusnya kan? Satu klausa je. So sebenarnya dalam isu undang-undang ni, dalam pelaburan hartanah, pemilikan hartanah, setiap perkataan tu pun penting. Saya bagi contoh. Ni saya belajar daripada Datuk Nazri. Datuk Nazri kan dia cakap calendar day dengan working day. Ada beza tak? Mesti diselesaikan dalam 60 hari ke 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan tu pun very subjektif kan. So calendar days or working days, itu pun boleh beza beberapa minggu tau, kalau dah makan bulan. Satu perkataan je. So tiba-tiba kita rasa alamak stres, aku nak kena tahu ke setiap perkataan ni pula? Berpinar mata kita. Orang yang ada masalah tidur baca SMP. Malam-malam print, okay, baca SMP. Muka surat pertama, muka surat kedua. Memang no way lah. Manusia biasa dia tak boleh lah. Dia berbelit, dah berbelit kita macam dah nak faham, dia berbelit satu kali lost. Apa benda dia nak cakap ni? Tapi lawyer, otak lawyer, Allah dah cipta satu jenis manusia ni yang dia faham. Dia faham semua tu. Okay, so datanglah kepada topik peguam. So bagi Ahyat sebagai pelabur hartanah, lantiklah peguam. Dalam apa-apa transaksi pun mesti lantik peguam. Dan saya nak dalam tim kita ni mesti ada peguam. Because kita ni bukan nak, macam contoh, punchline dia ialah segala-gala dalam hartanah melibatkan undang-undang. Everything in property revolves around law. So tidaklah kita nak kena ambil degree in undang-undang pula tu, specialization in conveyancing, undang-undang hartanah pula. Kita nak rebus pula kanun tanah negara, minum air tu. Bukanlah maksudnya. Kita dah tahu tema-tema utama, kita dah tahu hak-hak kita dah tahu hak-hak orang, kita dah tahu tempat-tempat penting yang kita kena tengok. Cukup. Yang lain serahkan kepada peguam. Dan sebenarnya bila kita ni tahu hak kita tahu hak orang, kita tahu konsep dan tema utama, sebenarnya lawyer pun appreciate. Peguam yang mewakili kita akan appreciate. Lebih mudah nak deal dengan klien macam ni. Lebih mudah nak deal dengan klien macam ni. Sebagai contoh, ada satu sahabat saya ni, dia menjual. So lawyer tu tak mewakili kau. Lawyer tu mewakili pembeli. Lepas tu bila lawyer tak melayan isteri dia yang tak berapa rational, marah-marah, dia pergi kutuknya. Isteri dia tu kutuk lawyer tu. Macam ini ke?
Lawyer ni apa lah, tak respon lah apa ni. Yang dia tak tahu, itu bukan lawyer dia pun. Dia penjual, sepatutnya dia lantik peguam lain lah. Inilah bila ceteknya ilmu pasal hak, pasal undang-undang, meroyan sorang-sorang. Sejujurnya sakit hati. Saya sakit hati bila dengar tu, because yang dia kutuk tu sahabat saya. Tapi nak cakap tak pandai tu kan, dah dewasa dah ada keluarga dah ada anak-anak dah. Tapi tak berapa pandai. Itu buat-buat pandai, itu nak marah-marah orang. Itulah jadi bila kita tak tahu hak kita, tempat kita kat mana. So kita kena lantik peguam. So macam mana nak lantik peguam? Selalunya kita dalam transaksi membeli, ejen lah yang cadangkan lawyer. Kenapa dia nak cadangkan lawyer? Kerana nak memudahkan. Lawyer ni kadang-kadang dah menguruskan transaksi-transaksi under ejen ni. So dia dah bekerja sama lama. So benda tu boleh jadi lebih mudah. Mungkin contohnya ejen tu memang dah ada urusan dengan peguam ini dan banyak transaksi di kawasan itu. So peguam tu dah tahu dah semua problem kat area tu, dia dah tahu dah. So dia boleh settle awal-awal. Itu kes yang kita nasib baik, dapat ejen yang bagus. Ejen yang bagus introduce peguam yang bagus. Adakah perkara itu berlaku setiap kali, setiap masa? Jawapannya tidak. So ayat, minta maaf, kalau ayat dalam transaksi, apa-apa transaksi, beli ke, jual ke, nak sewa ke, mesti lalu bodyguard saya, mesti lalu pendekar, pahlawan saya. Dia tak boleh minta maaf. Okay, maybe betul you punya peguam bagus, tak apa, saya nak peguam saya. I insist, this is my transaction, I insist, my peguam. So tak semua orang lah yang sampai level macam tu kan, peguam tu jadi sahabat. Macam mana kita tahu peguam ni sahabat? Bila kita minta nasihat daripada peguam ni dan peguam ni tak hantar bil. Peguam ni kita boleh WhatsApp, peguam ni kita boleh call. So tak semualah rakyat yang akan sampai level macam tu. Saya faham. Tapi ayat nak sebut je macam tu, supaya menjadi satu aspirasi. Kita nak matlamat sampai aku nak jadi pelabuh hartanah yang mantap, yang hebat, yang sampai level macam tu. Peguam ni adalah handal, sahabat. Itu best. Maksudnya kita boleh minta nasihat dan dia consult kita, tapi lepas dia consult tu dia tak hulur invoice, bill. Maksudnya free advice lah. Tapi free advice pun, macam contoh Datuk Nazri kan, sahabat saya, dia tak ada benda yang free. Persahabatan ni dia mesti ada satu hormat dan adab. Kalau aku je asyik meminta yang dapat, yang meminta yang dapat, meminta yang dapat, tak best juga nak berkawan dengan dia ni. Kita ni macam ada bank. Seorang sahabat saya ni Lydia Jominin, orang Tawau. Dia usahawan wanita. Banyak saya belajar dengan dia juga. Dia kata ni, persahabatan ni macam bank account. You kena ada deposit juga dalam bank account ni tau. You masuk duit dalam bank account ni. Kalau asyik keluar, bank account pun kosong. Dah tak ada apa nak bagi dan dah tak nak bagi lagi. So persahabatan ni kena go through two ways lah. Ayat pun, semua transaksi saya pun saya buat dengan dia. Saya bagi bisnes dengan dia. Dia bagi diskaun sikit, tapi kita bagi bisnes kat dia. Kita refer lagi orang, kita suruh ambil dengan dia. Saya bukan nak ada apa-apa duit pun, referral fee pun saya tak nak. Tapi saya refer, you bagi diskaun kat orang-orang ni. Student happy, kawan-kawan happy. So dia pun respect kita, dia pun jaga adab kat kita. So apa cara lagi yang nak mencari peguam ni? Bagi saya, bagi Ahyat,
Saya akan tanya, peguam ni juga pelabur hartanah atau tidak? Assalamualaikum. Oh, you peguam ya? Okey, nama saya Ahyad. Nama-namanya? Okey, Ahmad. Ahmad pelabur hartanah ke? Tak. Oh, tak. Okey. Kalau tak, tak apa. Salam perkenalan. It's nice to know you. Kita bolehlah jumpa lagi. Assalamualaikum. See you again. Okey. Orang peguam kedua. Assalamualaikum. Nama saya Ahyad. You peguam ya? Ya, siapa namanya? Saya nama Ali. Encik Ali ni pelabur hartanah ke? Oh, saya pelabur hartanah juga. Okey. Ini macam lawyer saya nak. Dia semua lawyer boleh buat agreement. Tapi roh lawyer tu berbeza kalau dia juga pelabur hartanah. Saya ada kenal Datuk T. Dia berapa banyak shop lot dia invest, dia flip. Oh, dia punya, wow, saya pun masih ingat lagi kereta dia Ferrari saya pun tak pandai nama-nama Ferrari ni. Ferrari yang engine dia tu, dia glass kan, kita boleh nampak engine dia. Oh, dia boleh start. Okay. Kaya lah, maksudnya kaya. Lepas tu Elizabeth Siu. Lepas tu subhanallah ada lagi seorang Chinese lady tu dekat Ceras. Banyak saya belajar daripada 3 orang ni, lawyer awal. Lepas tu saya semua transaksi student semua akan melalui Datuk Nazri sebagai lawyer. So bagi saya lawyer yang investor mindset ni dia penting. Dan dia lawyer ni dia kena licik juga. Licik tak bermaksud jahat. Licik ni maksud dia nakal. Nakal dengan jahat lain. Kita mungkin orang baik, tapi peguam kita kena nakal. Maksudnya dia tahu had undang-undang tu. Dia akan push sampai situ had dia. So peguam yang macam tu lah yang kita nak. Korang boleh faham ke ni ya? Okay, so peguam. Apa lagi nak cerita pasal peguam? Peguam. Yalah, dulu masa Ahyad beli hartanah tu, nak mewarisi penyewa daripada hartanah tu, daripada penjual. Saya pembeli. So saya banyak belajar tips daripada masa tu Datuk T. So Datuk T dia cakap, Ahyad, you nak mewarisi penyewa ni, semua mesti ada dalam. You mesti tulis dalam you punya sales and purchase agreement. You mewarisi penyewa, you mewarisi dia punya deposit, macam-macam lah yang dia tulis kat situ kan. Okay. Apa lagi nak cerita? So penting tak nak pilih peguam ni? Peguam ni, kalau silap pilih peguam, memang masalah kat kita. Saya pernah pilih seorang peguam ni kerana nak tolong kawan. Dia baru buka firma dia sendiri, one man show. Dan kalau kawan tak tolong, siapa nak tolong kan? Ada tak siapa-siapa yang pernah terfikir macam tu? Kita lah kena tolong. Ini cara paling salah nak memilih peguam. Kita pilih peguam yang boleh menjaga hak undang-undang kita. Kita yakin dengan ilmu dia, kita yakin dengan kemahiran skill dia, kita yakin dengan tim. Saya nak berurusan dengan peguam yang ada tim. Saya nak pergi ke pejabat dia. Ni nasihat Datuk Nazri. Janganlah cari peguam-peguam, urusan-urusan dia kat kedai mamak, urusan-urusan kat belakang kereta. Jangan. Mesti pergi office. Spend masa, ambil cuti. Benda ni ratus-ratus ribu punya barang, juta-juta punya barang. Ikat bank 30 tahun punya barang. Lawyer, kita kena cari dia punya office. Tengok office dia macam mana. Office dia pun, tengok pun kita risau. Bolehkah kita yakin dengan peguam macam ni? Bukanlah peguam tu kena gempak sangat, tetapi dia kena nampak legitimate tau. Dia kena nampak betul-betul. Ni betul punya peguam ni. Kita nampak dia punya kerani. Kerani dia main peranan. CC dia, chief clerk dia. Chief clerk undang-undang ni lagi terror daripada peguam. Percaya tak?
Chief clerk ni gaji dia lagi tinggi daripada setakat peguam-peguam baru lah. Chief clerk ni, legal clerk, wow, power, semua dia tahu, kerana dia yang buat kerja tu. So kalau silap pilih lawyer, memang kita akan rugi. Dan saya pernah pilih kerana kawan. Kalau tak kawan tolong, macam mana nak tolong? Ayat pernah rugi 60,000 pasal dia tak dapat buktikan bahawa kita masih dalam tempoh completion tu. Tapi kerana ada problem, kesilapan Ayat juga masa tu, pembiayaan tu lambat. So lepas tu tempoh tu pun tak dapat nak dibuktikan bahawa kita masih dalam completion period. So burn 60,000. Saya ingat lagi. So very very painful lesson. So kalau kita pilih lawyer yang salah, rugi. Kalau kita pilih lawyer yang betul, dia dapat pertahankan hak kita. Mata dia, jiwa dia yang membaca dokumen tu. Kita kena ada lawyer yang hebat. Now, saya tidak mahu memburukkan mana-mana pihak. Tapi pada masa tu kan, saya tengah berfikir, patut tak saya cerita benda ni? Okey, kita cerita untuk ambil pengajaran, boleh kita ambil pengajaran. Kita hormat semua orang dan kita menghormati semua orang. Cerita ni supaya kita sebagai pembeli tu kita tahu, atau penjual tu tahu. So dalam kes yang SMP yang ada perangkap tu kan, so saya kata saya tak nak sign selagi you ubah klausa ni. So apa yang akan berlaku kalau kita ada peguam? So apa yang berlaku, pembeli dia buat SMP, contoh sampel draft. Kita baca, ada benda yang kita tak setuju, kita bagi tahu dekat sebelah pembeli. Sebagai penjual, kita bagi tahu pembeli. Pembeli dia ada keputusan nak adjust, tak nak adjust. Tak nak adjust, so tak jadilah deal. Kau tak dapat nak cari titik persetujuan. So kalau dia nak cari juga, dia adjust, dia hantar balik. Kita masih tak setuju, kita hantar balik. Benda ni pergi balik, datang balik, pergi balik, datang balik ni boleh berlaku berbelas kali, berpuluh kali pun. Yang klausa tu, dia yang sebelah sana ni jahat punya jahat, dia ubah, tapi dia setakat ubah perkataan. Maksud dia tak ubah. Maksud dia jadi lagi panjang perenggan tu, tapi maksud dia tetap sama. Kalau ayat, kita boleh buktikan ayatlah penyebab kepada deal ni terbatal. Pembeli boleh tuntut 75,000. Tetap juga dia nakal. Itu bukan jahat tu, ni memang nakal. Jahatlah juga, niat jahat. So lawyer saya cakap, Datuk Nari cakap, ini pun saya tak nak terima. Tak payahlah, kita cancel lah. Saya cakap kat Datuk, kita cancel, saya tak payah. Bukan saya hadap sangat nak menjual pun, kalau macam ni punya. So benda ni dah sampai kepada lawyer sana. Lawyer sana bagi tahu ejen yang menjual rumah ni. So kesianlah kan ejen. Ejen dia dah cari pembeli, dia dah berusaha. Bayangkan ejen ni bersusah payah ni, bersusah payah, ketibas, ketiak basah, berpenat lelah, berpanas-panas, korbankan masa nak mencari. Dah jumpa, dapat pula lawyer yang onar macam ni. So ejen dia dah susah payah, dia mestilah nak dapatkan transaksi tu, biar nak transaksi tu berjaya. Tapi dalam kes ni, nanti kan kalau tak diteruskan, nanti kan dia pun tak boleh nak dapat commission dia kan. So kita faham. So ejen tu call, Ayat, kenapa you menyusahkan? Kenapa you buat susah? Kenapa you lambat nak sign ni? Saya diberitahu oleh peguam sebelah pembeli, you melambat-lambatkan sign. Oh, saya jadi panas lah. Saya ke yang buat lambat? Saya dah cakap dah apa yang saya tak setuju. Pihak sana pun lambat. Bila dia reply benda yang masih perangkap saya.
Ayat, benda ni normal ayat. Standard dokumen ayat. Apa yang boleh berlaku? Kenapa ayat takut sangat? Ayat ada niat nak batalkan deal ni. Ayat ada niat jahat lah tu kerana ayat tak nak sign. Saya penjual ni, saya nak jual dah. Saya tak ada niat. Kalau ayat tak ada niat, kenapa ayat tak nak sign? Kalau saya sign, maksudnya apa-apa berlaku nanti, dia boleh jatuh kat saya tau. Saya cakap, dia agent push. Dan meletakkan saya sebagai orang jahat. Sebenarnya dia orang yang orang jahat, letakkan klausa perangkap. So ayat cakap macam ni. Ni last. I dah tak tahu macam nak cakap lagi dah. Dah cakap baik-baik pun tak nak. Takkan nak tinggi suara pula tak best. So ayat cakap satu je. Macam ni lah Miss. You baca balik klausa ni. Okay, saya tanya. Mak you ada lagi tak? Mak you hidup lagi tak? Okay. Kalau mak you lah yang nak jual. Kalau mak you lah yang nak jual hartanah ni. You sanggup tak nak suruh mak you sendiri yang sign? Itu je yang ending saya yang last. So, akhirnya jadi macam mana? Akhirnya dia cakap minta maaf. Oh, minta maaf lah ayat. Kalau klausa macam ni, saya pun takkan bagi mak saya sendiri sign. Close case, kita fight, akhirnya dia buang juga klausa tu dan kita teruskan transaksi tu, alhamdulillah. So ceritanya hari ni kita bercerita tentang punchline. Punchline hartanah, everything about property revolves around law. Segala-galanya dalam hartanah melibatkan undang-undang. Nak beli tanah, nak jual tanah, hartanah, nak menyewa, tukar nama, pindah nama, macam-macam. Kan? Itulah cerita dia. Kisah-kisahnya nak menceritakan betapa pentingnya kita tahu hak perundangan kita sendiri dan kita lantik peguam yang hebat, dan insya-Allah transaksi itu selamat. Selamat untuk pembeli, selamat untuk penjual, selamat untuk semua pihak. Okay. Alright, so itulah yang saya nak kongsikan tentang punchline hari ini. Everything in property revolves around law. Saya harap anda mendapat manfaat daripada perkongsian ayat. Okay, siapa yang nak mencari lawyer tu, cari Nazri Mustafa. Cari dekat Facebook. Dia rajin, dia aktif dalam Facebook. Cari Nazri Mustafa. Lepas tu, bila anda nak contact dia, PM dia, Datuk, saya nak beli rumah ni, Datuk tolong buat SMP untuk saya. Datuk boleh tak jadi peguam untuk saya? Jangan risau, harga dia boleh bincang. Harga dia pun standard. Cari Datuk Nazri, cakap, saya follower Ahyat, saya follower pejuang hartanah. Ini kata kunci dia. Kalau korang tak bagi kata kuncinya, layanan dia kurang sikit. Layanan biasa, Datuk Nazri layan semua orang. Tapi kalau nak layanan special, cakap, saya follower Ahyat, saya community pejuang hartanah. Kalau you kata you alumni The Property Warrior Program advance, tu lagi padu. Tapi tak apa, cakap je macam tu, insya-Allah Datuk Nazri dan tim dia akan membantu anda. Office dia pun kat Ceras, ya. Macam itulah sedikit sebanyak yang nak berkongsi hari ni. Punchline ni, tengok berapa jam saya bercerita ni. Berapa minit saya dah cerita. Saya tak ingat pukul berapa saya mula. Macam dah 1 jam lebih. Satu je punchline. Everything in property revolves around law. Segala-gala dalam hartanah melibatkan undang-undang. Simple je ayat itu, tapi nak kupas dia, mendalam. Nampak tak? So, bila kita ada punchline ni, bila kita faham, bila kita ada filosofi ni menyebabkan kita berfikir. Berfikir ni menyebabkan kita bercakap. Bercakap ni menyebabkan kita bertindak. Bertindak ni yang kita selalu ulang dan ulang-ulang akan menjadi tabiat. So, biarlah punchline filosofi ini menjadi garis panduan cara anda berfikir, cara anda bercakap, cara anda bertindak, dan insya-Allah menjadi tabiat anda. Orang kaya ada tabiat orang kaya. Orang hebat, orang berjaya ada tabiat orang hebat dan berjaya.
Orang yang gagal, orang yang miskin, orang yang poyo, acah-acah, ada tabiat orang macam tu. Kita nak pilih tabiat yang mana? Kerana itulah yang akan menentukan kita jadi apa. Okay. Wow, law is above all. Ya, betul. Law is law. Ada pernah ni. Saya jual, okay, ni cerita saya jual rumah, kondo. Ada lagi cerita ni, ya Allah. Saya jual kondo dekat Mutiara Damansara. 1.1 million. Pembeli tu dari Ipoh. So dia dah sign booking form. Dia cakap 14 hari. Kena sign SMP. Hari tu dah hari ke-13. Memang kita ingatkan, hello, esok hari last weh. Lepas tu, owner ni dia tahu saya, dia kenal saya. So dia bagi tahu masa tu Elizabeth Sue. I thought this one is property guru, you know. Patutnya dalam bahasa Inggeris lah, patutnya boleh lebih kurang lah. So Elizabeth Sue jawab balik kat dia tanpa bagi tahu saya. Lepas tu baru saya dapat tahu. Elizabeth Sue bagi tahu, that lady, dia cakap, kerana dia property guru, dia seorang cikgu hartanah lah yang dia strict. Saya pun dah terkena pasal tarikh ni. Saya pun rugi 60,000 tau. Bukan nak balas dendam, tapi this is the name of the game. Jangan main-main. You dah sign dokumen yang kata you dah setuju 14 hari mesti mau sign SMP. Kenapa tak nak ikut? Kenapa I kena follow? Kenapa I yang kena lebih kurang? Ingat main-main ke? Time is money, and money is precious. Time is priceless. So kalau you cakap 14 hari, okay, I agree 14. Kalau you tak setuju, kenapa tak cakap 21 hari? Or at least within that period, talk to my lawyer. Saya ada urusan ni, saya rasa tak sempat lah 14 hari. I think boleh lah. Boleh tak saya nak mohon 21 hari? Okay. Kalau gentleman macam tu, kalau gentle cakap macam tu, kita pun berperi kemanusiaan kot. Okay, oh, you have some family problems. Okay, no problem. Kita lanjutkan 21 hari. Make it in at least email ke official, in writing ke. Tapi ini esok nak main-main pula. Because esok tu, tak silap saya, macam hari Ahad, something like that. Something like that lah. So dia nak tunggulah a working day or something. Or macam dia tak turun KL lah. Hari ke-14 tu dia tak turun ke KL. So hari yang ke-15 tu dia turun ke KL. So saya minta maaf lah. You dah cakap 14 hari. Macam tu lah. Okay, so begitulah sahabat-sahabat semua. Saya dah berkongsi dengan anda ilmu punchline ini sehingga kita berjumpa dalam punchline yang seterusnya. Apa agak-agaknya punchline dia? Punchline ni best kan? So insyaAllah kita berjumpa lagi dalam segmen yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Bye-bye.